itu ada 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 2 gram. Kita nak beli barang tu, dia letak barang tadi, dia letak timbang tu. Jadi dia akan biar, dia bagi benda tu sama imbang, dia akan ambil buah yang dia letak, bagi turun. Itu jenis orang sekiranya, dia suka bagi lebih. Kadang-kadang dia tanya dulu, hang nak apa? Jenis harap dia suka tanya, nak apa? Dia kata, satu aku nak tengok, hang nak apa? Aku nak ni, okey. Hak ni ambil ni, hak ni aku nak bagi. Kita minta pula aku beli buah anggur, dia bagi buah lain. Itu jenis orang yang pemurah. Sedangkan dia berniaga, tuan-tuan, barangkali tak ada untung lagi. Tapi ketika dia kedekut itu, Nabi kata, rasa dia kedekut dalam hati ni, kalau bagi derma, masa tu Allah Ta'ala bagi pahala besar. Tapi tuan-tuan, di Mekah ada sedikit minta derma. Dia main doa, abang, we are from Palestine, kami nak tolong kita pula buat teror cakap orang putih. Yes. I can speak English. Kita duk layan dia lah, ini terbang duit kita 5,000. Jenis tu sedikit tu tak kena jaga. Jadi main doa, abang kami ni susah lah semua tu, jaga tu sedikit. Kalau di Syria budak-budak kecil, dia musim panas tuan-tuan, musim panas dia cerah dia lama. Maghrib dia pukul 8 lebih, isyak dia pukul 9 lebih, subuh 3 pagi. Itu musim panas dah mula 8. Jadi makan sok awal, buka puasa lewat. Makan sok pukul 3, buka puasa pukul 8 malam. Itu kalau musim panas ni, dia pun nak puasa bulan 7 ni sakit kan. Tengah perang pula. Oi, suka siapa? Tuan-tuan, jadi budak ni main minta derma, tuan-tuan, minta 5 lira. Saya pun sekolah, saya buat 25 kan. Bagi dia tu. Dia pun doa lah, Allah ya karimah, Allah muliakan kau, Allah ya'tikal afiyah, Allah bagikan kesejahteraan, kesihatan kepada kau, Allah jikal khair. Doa kat kita pun sekolah kat tengah, amin. Tak cia, 5-6 tahun. Allah jikal khair, Allah tambah kebaikan bagi hang, Allah tawil amrah, Allah panjang umur. Macam-macam dia doa, macam-macam dia doa kat kita pun amin. Dan dia pisat dia bapak kat kawan dia. Lek, syuf la'amu. Hai, syuf la'amu. Huwa a'tani 5 waraq. Dia bapak kat kawan-kawan dia. Lek, tengok tu, pakcik tu bagi kat aku 5 lira. Mai 5 orang serbu saya. Mu'atini 5 waraq. Minta 5 lira. Saya kata, maafi, kenapa tak maafi? Dia kata pakai kita. Ni kata, dalam kali saya naik bas, nak pergi mengaji, minta derma orang pula tabah. Sana kalau tak pergi mengaji, Syekh ambil nama, tak naik 3 hari, nama kita naik di papan kenyataan, minta sebab, tunjuk sebab. Kalau tak ada tunjuk sebab, dia cop pasport, halau balik Malaysia. Tiap-tiap pelajaran Syekh akan tanda nama, Syekh akan baca, mana nama ni? Dia akan baca. Kalau sehari 6 pelajaran, 6 kali dia ambil tafakur, dia ambil kehadilan. Itu sistem di sini. 3 hari tak naik nama di papan kenyataan. Tak jawab dalam masa seminggu, balik Malaysia tu dia cop. Dia buat peluang surat, hantar ke sekolah-sekolah lain, jangan terima budak ni malas. Jadi kita tak ada peluang nak mengaji lagi ni, dia kena balik. Mau tak mau kena kaji dulu sana. Malas tak mana kena pergi juga. Salji tebal tak mana, sejuk petang tak mana kena pergi mengaji. Naik bas tuan-tuan, duit tak ada. Minta sedekah pula. Minta sedekah orang. Tapi tu lepas tu masa kita tengah kedekut, kalau kita derma tuan-tuan, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita lebih daripada apa yang kita sangka. Ya, masa tengah kedekut, aku pergi motor teruk-teruk, mau menghidup minta derma. Tuan-tuan, kadang-kadang kita marah. Sedangkan waktu itu kalau kita sedekah walaupun sedikit tuan-tuan, Allahu Akbar, pahalanya besar insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan nak buat masjid, tuan-tuan nak buat masjid baru contohnya. Senang ya tuan-tuan nak buat masjid baru ni. Betul pakat buat mesyuarat, tiap-tiap hari Isnin, duit yang dapat hari Isnin tu untuk samakan derma kat masjid mu. Seluruh ahli Quran volunteer ni tiap-tiap hari Isnin, duit yang dia dapat berapa banyak sekalipun, duit hari itu hasil perniagaan ke, hasil mengajak ke, hasil menoreh ke, kan orang mengajak tu menoreh mengajak huruf alif, ra. Orang yang berniaga orang apa saja tak kira kerja dia, hasil yang hari Isnin tu dia bagi dekat masjid untuk pembinaan masjid. Dalam tempoh setahun kita boleh buat masjid baru. Tapi kita pakai kali baca, gelar baca, tapi tak boleh. Tuan dan rahmat Allah sekalian. Yang ketiga, Nabi SAW
takhshal faqra, takut miskin. Kalau aku derma, aku jadi miskin. Ada 100 orang minta derma, kalau aku bagi 10 habis, tinggal 90, miskin lah. Kira aku derma ni yang jadi miskin. Tuan-tuan, orang yang rajin derma, rezeki dia murah. Orang yang rajin menderma, tuan-tuan, rezeki dia murah. Kalau tak percaya, tuan-tuan try derma malam ni, tuan-tuan. Tiap-tiap hari tuan-tuan derma, lah dimula dengan sehari RM1. Sebulan RM30. Kalau tuan-tuan nak bagi seketui RM30 berat, tuan-tuan bagi RM1. Sekali nak keluar masjid, cari dapur masjid, RM1. Esok mai RM1. Kalau nak hebat lagi, tiap-tiap kali waktu solat RM1. Sebulan RM150. Allahu Akbar. Kan banyak pun. RM150 nak pergi akhirat sebulan. Banyak mana sangat tuan-tuan. Tuan-tuan nak duduk di akhirat, tuan-tuan. Kita nak pergi akhirat. Negeri yang kita tak ada apa. Kita tak ada rumah, tak ada kereta. Maka kalau tak ada pahala, tak ada kenderaan di akhirat, tak ada rumah, tak ada syurga, tak ada apa, tuan-tuan. Bayangkan kita nak pergi sebuah negeri yang kita tak ada apa. Orang lepak kita tengah-tengah hutan, rumah tak ada, kelang tak ada, kedai tak ada, tuan-tuan duduk dalam hutan nak makan tambah. Bayangkan nak pergi ke akhirat, kita tak ada pahala. Kita nak beli kereta lagu mana, kita nak makan lagu mana. Maka nak dapat kemewahan di akhirat, kena banyak melakukan ibadah kepada Allah. Tapi bukan bagi itu sebab nak balasan Allah. Bagi itu sebab apa? Sebab kita ni hamba Allah, kita mesti bantu orang dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW sebut yang keempat, wa ta'mulul ghina, kamu berangan-angan nak jadi orang kaya. Pergi kerja, duk simpan duit nak bagi jadi orang kaya, bagi jadi kaya. Kenapa? Kalau derma, dia kata kalau derma pakai tak kaya. Kalau duk derma duit habis. Ada seorang hamba Allah, dia kena rompak bawah ni. Betul, orang ambil duit dia dekat 30,000. 30,000 orang ambil duit dia. Ni dia kepul tu, dia buh dalam lalang dia tu. Dia tak simpan dekat beg. Dia naik motor buruk, kain buruk, tuan-tuan. Kalau dia naik motor tengah hujan, tengah-tengah hari, macam tak pakai kain tu. Kain tu punya jarang. Siapa tak pakai kain? Naik motor tu macam telanjang, tak ada apa, baju tak pakai, kain pun gulung tu. Duit berkepul, tuan-tuan, orang curi kat 30,000. Duit yang orang curi tu, dia tulis tu, nombor siri duit tu dia tulis. Ngaji di masjid pun dia tak pergi merah tu. Awal dua habang pun dia tak salih. Tapi duit tu dia salih, dia dapat kali RM50, RM RM50. Dia salih tu nombor siri. Tuan-tuan, tua ada orang tu. Allahu Akbar. Kalau lah duit tu, tuan-tuan, dia guna untuk manfaat hidup dia, tak ada masalah. Duit banyak, kereta buruk, motor buruk, rumah buruk. Orang duit banyak, beli motor besar, beli kereta mewah, rumah bagi lawak. Pasal apa? Untuk keselesaan, untuk beribadah kepada Allah. Dia makan roti kering kan? Bini kita, abang, ni kita makan ayam panggang. Hei, habis duit. Duit berkepul. Umrah tak pergi, haji tak pergi. Ramai tuan-tuan orang kaya tak boleh pergi haji. Bukan apa, hati tak terbuka. Ada seorang hamba Allah, makcik ni dengan suami dia. Dia pergi Mekah. Dia bagi dobi tu dekat Bangla kat hotel. Sedikit tu tak, dia balas baju. Besok dia turun, dia marah dekat dobi tu. I want my dobi now. Marah tu. Bila dia dah kak Mekah ni, Mekah tak kira Mekah, aku nak balik baju aku. Suami dia senyap, tak kata apa. Saya kata, kau tak malu ke kat suami tu kau? Suami kau ni, kau dah tukar depan orang ni. Nak malu apa kalian? Dia main Mekah, berapa bayar? Senyap, lelaki tu tak kata apa. Lelaki tu takut tu lah kata bini sebut. Satu hari tu Allah takdirkan dia jadi lemah badan. Nak tawar tak larat. Suami dia tolak pakai kereta tu.
sia-sia ataupun buat keluar duit sia-sia sikit 2,000 ke simpan, takut-takut sagi pergi sana tak boleh buat keluar duit ke kad dan masalah ke apa, jadi payah. Dia kata tak apa, dia kata saya kalau duit habis saya ada kad kredit, saya tak ada masalah, saya ada kad kredit, dia kata saya mamsak. Dia pergi semayang tuan-tuan, dia ambil wudu, orang balas dia punya ambil duit dia hilang, kad kredit dia hilang, kad bank semua hilang. Duduk depan multazam, duduk riau orang-orang. Orang kaya ni sombong. Lah kali tuan-tuan buat macam mana? Buat pulang kepiau, kutip derma orang dapat 1,000 lebih. Dia pegang dia tu, dia cium. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, ni pertama kali lah saya rasa diri saya dulu sombong, hari ni saya insaf. Cerita orang pergi Mekah sombong ni banyak kan. Saya 7 kali dah pergi Mekah Ustaz, ikut suka saya nak pergi ke mana? Ni saya pakat dada ni. Dalam kali pergi masjid sesat. Dah sesat, kita cari dia jumpa, dia kata apa? Dia kata, "Lah, munyok jumpa dah ni. Awak, aku tak mati lagi duk kalau mak." Ustaz angkat beg saya Ustaz. Kuih kaki dia. Aku bayar Ustaz. Tak lah bayar duit di Mekah. Dia cekah mutawih pun dah. Dia orang sombong tu. Orang sombong. Berangan nak jadi orang kaya dia sombong. Hal ni kita tak mahu. Marah orang di Mekah ni semua tak kena. Belum tak sedap lah, bayar hotel mahal lah, duduk hotel kecil lah. Oi, hanya main Mekah ni nak berjalan. Betul ingat pergi Mekah tu memang nak berjalan. Pergi Mekah ni nak beribadah kepada Allah. Nak duduk dalam masjid 24 jam kalau boleh. Tak mau duduk hotel lah tuan-tuan. Hotel ni sekadar bila letih sangat balik. Nak tidur lah bagi orang halau. Kalau boleh lena dalam masjid, pakai lena habis dalam masjid. Lena dia halau, pakai bilik talim lah. Tuan nak dirahmati Allah, orang sombong ni cukup banyak. Ada orang sombong banyak sangat. Tuan jangan sombong, hati kita jangan sombong. Jangan rasa kita ni kaya, kita hebat sangat, menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pesan, wala tumhil hatta iza balagatil halqum. Nabi kata, jangan kamu tunggu sampai roh duduk di rengkung kamu. Duit banyak tuan-tuan. Sebab itu Nabi Daud dia kata apa? Aku minta jauh daripada Allah, daripada an-malin, daripada harta, yushbi'an li ghairi, yang mengenyangkan orang lain daripada aku, wa yakunu hisabuhu fi qabri, dan hisab Allah itu berlaku dalam kubur aku. Aku kerja banyak-banyak, dapat duit banyak-banyak, aku mati, anak bini aku guna duit ni buat jahat, dalam kubur aku kena. Ni Nabi Daud minta doa, daripada rezeki yang aku cari tapi orang lain dapat, orang lain guna ke arah maksiat, aku diazab dalam kubur. Kita ada 200,000 dalam akaun. Mati malam ni 200,000 tu anak beranak faraid. Kita pula habaq Esro tak boleh bahasa Allah. CD Hindustan tak boleh Karaoke tak mau Allah. Semua tak boleh. Kita mati, anak bini buat kenduri. Alhamdulillah, Pak Hang mati dah. Hang pergi kedai beli. Beli TV besar satu, beli duduk karaoke lah rumah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Bapak telah mati. Dia doa kat kita pula. Depa karaoke dalam rumah, depa buat maksiat dalam rumah. Kita duduk dalam kubur ni diazab oleh Allah. Kenapa? Guna duit kita. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, jangan tunggu sampai roh kita duduk di rengkung, masa tu baru nak habaq. Ya Allah, ini duit ni aku nak sedekah dekat masjid. Nabi kata jangan tunggu sampai tahap ni. Habaq kat anak ni, dia kata apa? Qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza. Ini duit ni ambil bagi Isaac dekat Mahat Tahfiz ni, suruh dia buat surah bagi siap. Ni ambil duit ni pergi bagi dekat anak-anak yatim. Sedangkan Nabi kata waqad kana li fulanin, sedangkan harta itu ke mana pun kamu akan tinggalkan. Kamu akan tinggalkan harta tersebut. Hang tak wasiat pun, hang tak sedekah sekalipun, kamu akan mati, kamu akan tinggal harta itu. Sebab itu Nabi kata jangan tunggu sampai roh duduk di rengkung baru nak derma kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kita nak jumpa Ramadan ni. Bila nak jumpa Ramadan, kita kena banyak bersedekah, belajar daripada sekarang belajar. Murahkan rezeki. Kita kadang-kadang Ramadan ni kita bangun
ada RM2, isi tak kira lagi. Bagus hang, kalau ada 10 orang di kolektif ni macam hang, dia bangga. Hang tak tahu aku memang kaya. Ni masalah. Lepas tu kita kalau beli kurma tak mana sekalipun jangan abang kita bagi. Ada hamba Allah yang bagi kat rumah saya. Betul ingat dengan Syekh Mahir Munajid. Syekh Mahir, Syekh Syria yang datang tahun lepas. Dan insya-Allah sekarang dia ada di Cheshire, dia mungkin akan datang sekali di Ramadan kali ini insya-Allah. Suatu saya nak kahwin tuan-tuan di Syria. Ditanya saya hang nak apa? Dia yang jadi wakil wali. Bapa mertua saya wakilkan kepada Syekh tadi, dia yang jadi wakil wali. Saya akan nikah untuk guru dia. Syekh Samir, guru kepada Syekh Mahir tu, dia akan nikah saya di rumah Syekh Mahir. Masa nak buat kenduri, dia tanya hang nak apa? Saya tak mau apa. Dia bawa saya pergi gudang. Depa ni jenis bisnes buah. Depa ada satu gudang, orang hantar buah kat depa, depa ni macam periah hantar buah kat depa, depa hendak dekat pemborong-borong ni. Dia bagi buah anggur, dia bagi tembikai, dia bagi macam-macam, ayam apa semua dia bagi. Dia kata tak apa, ambil dulu, nanti berapa ringgit kita kira, ambil yang aku. Kita pun setuju kan? Ambil barang semua tentang buat kenduri pun semua siap. Bila hari kenduri saya tanya Syekh, kan berapa harga semua sekali. Dia kata ada orang main habak kat aku, dia dah bayar semua dah. Dia dah bayar semua dah. Hak barang kenduri hang tadi dia bayar semua. Dia bayar semua. Dan dia pesan suruh buat satu kali khatam Quran untuk arwah pak dia. Pak dia mati dah. Saya tanya siapa, dia tak faham. Tuan-tuan, itu cara orang Arab je kita. Unta ni orang Islam benar. Walaupun di Australia orang Islam pula, orang kapal pula. Tahu mana abad lu kata orang Islam pula. Tengok unta aku sunat. Macam-macam orang kita ni. Unta aku sunat. Tuan-tuan, sebab itu nak hampir Ramadan ni kena banyak bersedekah. Kalau nak mudah sedekah lagi tuan-tuan ada tanah kosong, tuan-tuan tanam buah-buahan. Setiap binatang yang makan buah-buahan tuan-tuan itu dikira sedekah. Burung makan pisang tuan-tuan, sedekah. Dia makan rambutan tuan-tuan, sedekah. Babi makan durian tu sedekah pun, jangan ada marah. Betul-betul tak? Babi mu. Dia kupas solerak tuan-tuan, sampai 3 biji lah. Mulut dia tak lupa tu. Kau dah jumpa dia tengah kita pun tengok, oi, lu faham? Dia apa-apa kata, wah makan lu punya durian lah, wah punya mulut luka. Tak tahu. Babi ni dia makan durian, walaupun mulut dia lembek tu, dia boleh kupas sampai relai tuan-tuan. Kupas elok lah, tak luka. Tu cerdik. Bodoh-bodoh babi pun dia pandai kupas durian tuan-tuan. Sebab itu kita tuan-tuan, kalau kita tanam buah-buahan, binatang makan, itu sedekah. Orang curi, sedekah. Dan ada sedekah yang mudah Nabi sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini sedekah. Tengok jalan lubang, jalan kampung kita lubang, beli simen sekapit, ambil pasir tuan-tuan, gue letak kat sana, sedekah. Tampung lubang juga, tampung lubang juga. Cari hak tak semayang, boh tentu tampung. Dia cari hak tak semayang tu, boh tak lubang tampung. Tampung simen dia luruh juga. Sama-sama ada lubang tak. Ambil atas semayang boh tentu tampung. InsyaAllah dia lega. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam kitab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala anhu, bahawa orang yang rajin bersedekah tuan-tuan, dia akan tanda-tanda orang yang suka bersedekah, orang yang suka buat baik ni, dia sentiasa menjaga solat ni. Orang yang jaga solat ni, dia suka sedekah. Orang yang suka bersedekah ni, dia ikhlas kepada Allah, dia tuan-tuan, dia ni memang suka solat. Apa tanda-tanda orang suka solat? Di akhirat esok ada 3 golongan, kata Imam Abu Hanifah. Dia kata ada 3 golongan. Di akhirat besok, golongan yang pertama, muka dia bercahaya macam bintang, cerah macam bintang. Orang ni tuan-tuan, ialah orang yang segera meninggalkan solat, ambil wudu dan terus pergi ke masjid apabila mendengar azan. Dengar saja orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, dia terus pergi kerja, ambil wudu, bersuci, terus ke masjid. Orang ni muka dia bercahaya macam bintang. Yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, disebut dalam kitabnya, di hari kiamat nanti yang kedua, cahaya dia macam bulan. Iaitulah orang
orang yang ambil ayat semayang sebelum daripada orang azan. Tengok 5 minit lagi nak azan, siap dah ambil wudu. Bila azan ni terus imam masjid. Hak pertama tadi dengan azan buat ambil wudu, yang ni dia ambil wudu dulu baru azan. Orang yang ketiga cahaya dia terang macam matahari. Terang tuan-tuan macam matahari. Orang ni tuan-tuan, kata Imam Abu Hanifah, orang ni ialah ambil wudu, duduk dalam masjid sebelum daripada orang azan lagi, dah tunggu dah dalam masjid. Maka orang inilah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita renung balik. Aku pernah buat dah dalam hidup. Pernah dah aku buat. Sejak aku hidup ni, pernah dah aku main tunggu solat sebelum masuk waktu ni, aku tunggu dah. Pernah tak aku buat? Kita nak tengok bola setengah jam, kita tunggu di kedai lah. Setengah jam sebelum nak tengok bola, duduk di kedai lah. Kalau boleh kadang-kadang tu pukul 10 tunggu dah. Bola 3 pagi. Semayang subuh tak boleh. Tuan dan dirahmati Allah sekalian, yang inilah yang kita takut. Kerana apa? Kerana kita takut bila kita sampai di akhirat, banyak soalan-soalan yang Allah Ta'ala ajukan kepada kita, kita tidak boleh jawab. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka akhir malam ni saya nak sebut dekat tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata, apabila kamu tidak ada sifat malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu suka. Nabi kata, iza lam tastahi, apabila kamu tidak ada rasa malu, fasna' ma syi'ta, wa fi riwayatin faf'al ma syi'ta. Bila kita tak ada rasa malu dengan orang, dengan Allah, maka buatlah apa saja. Bila kita tak ada rasa malu, kita sombong dengan orang. Kita bagi derma ni depan orang ni, Allahu Akbar, belagak. Kita pun tengok dia buat duit. Tuan-tuan nak bentuk hati tuan-tuan, tak mau ikhlas, tak mau bagi rasa sombong, duit hak tuan-tuan nak derma tu, tuan-tuan balut dulu dengan kertas. Hari Jumaat, tuan-tuan ambil kertas, tuan-tuan gulung dia, tuan-tuan masuk dalam tabung. Jangan bawa surat. Bawa surat layang. Ni bawa surat layang. Ustaz tu khutbah kata ke orang, hak main semayang ni memang orang. Hak tulis tu kursa babi dah bukan orang. Dia suruh kata kat dia sama. Khutbah Jumaat memang untuk orang, bukan untuk pendatang. Nah? Kalau hantar surat komplain apa tu kata orang, memang kena kata ke orang. Takkan nak habaq, wahai binatang-binatang yang tak solat, hendaklah kamu solat. Takkan nak kata dulu. Pening. Anak pening. Ambil kertas, gulung duit. Kasang orang tu. Tak kasang, dia kasang ni, dia tak surat orang. Gulung duit, bubuh. Kalau kita bubuh RM50 dalam tabung tu, member sebelah tengok. Dia automatik dia naik darah. Dia main perasaan tu. Maka nak bendung daripada kita sombong, kita rasa takabur, riak ketika bagi duit, balik duit tu. Supaya orang tak nampak kita bagi apa. Kita pun tak terfikir duit apa. Siap. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu bila tak ada rasa malu, kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang pun kita buat. Antaranya tuan-tuan, malu yang Nabi sebut dalam ni, kalau tak ada malu, maka orang itu akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu nak tinggal benda wajib, malu nak tinggal benda sunat. Berapa ramai orang tak sembahyang sunat selepas maghrib? Lepas maghrib tu berapa ramai orang tak sembahyang sunat, tak malu dengan Allah, tak ambil peluang untuk solat sunat. Tuan-tuan, rakan-rakan kita yang telah pergi bertemu dengan Allah, mereka dalam kubur waktu ni tak boleh tambah amalan, hanya menerima amalan yang mereka buat dulu saja. Kita masih diberi peluang, kenapa tak bangun yang sunat? Tengah orang doa sembang, doa dengan Allah tuan-tuan. Cuba hamba pergi jumpa raja, doa nak sembang tu. Pergi sampai tu, hamba tengok, weh cepat duduk depan raja, dia tu tak boleh. Ini Allah Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat. Allah merupakan raja pada hari kiamat, Malikul Mulk, raja kepada raja-raja. Allah Ta'ala adalah Tuhan kepada kita. Kenapa waktu doa ni sembang, ada kita tak ada malu dengan Allah, maka kita buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mendedahkan aurat, dia tak ada rasa malu. Dan malu ni, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu ni sebahagian daripada iman. Bila ada perasaan
malu tak baca Quran. Bangun tidur, malunya dengan Allah, tak solat lagi. Kita kalut nak paskat di pejabat, tapi lupa nak paskat subuh dengan Allah. Bangun-bangun subuh, bangun-bangun 7.30. Allah, biar jalan dulu lah. Batuk qadha dulu. Pum. Dia lupa paskat dengan Allah, dia paskat dengan bos dia. Saya telefon kawan, bagi tolong. Kak aku tak kawan-kawan tolong sekali. Betul. Ni kita lupa nak paskat dengan Allah, tapi kita sibuk paskat dengan manusia yang kita saja dengan. Maka bila ada perasaan malu, kita malu nak marah isteri kita. Isteri pula malu nak tekah suami. Suami malu nak marah anak-anak. Sebab apa? Sebab dia pun ada buat salah 1/3 dahulu. Kalau anak-anak buat salah, tuan-tuan kena tengok, barangkali dulu aku buat salah. Kenapa anak kita mohon, mungkin dulu kita mohon juga. Bukan tak boleh marah anak, marah. Ada orang anak dia kena tekak khaluan. Habis buat dia marah. Hampa dah buat apa lagu tu? Aku duk kata dia jangan buat. Ada seorang Pak Long ni kata apa? Aku kalau jadi hang, kalau anakku tak mati, aku mati. Oh, punya nak marah. Orang kalau anak kena tegak keluar tubuh bila nampak sedah doa. Ni awak dah buat lagu tu. Ni pakcik, anak pakcik ni curi di masjid ni. Aduh, curi buat apa? Dia kata dia. Perak kali. Tuan dalam mati Allah. Bila anak buat jahat, kita cek balik. Mungkin dulu kita pernah curi di rumah ayah kita. Mungkin dulu kita pernah tipu mak kita. Mungkin dulu kita pernah buat dosa dengan ibu dan ayah kita. Mungkin kita pernah melakukan dosa dengan Allah, menyebabkan anak-anak kita buat jahat. Jadi tuan-tuan ingat, bila anak buat salah, kita pun ada kongsi kesalahan anak itu. Maka kata ulama, aku bila tengok anak aku buat dosa, tengok isteri aku buat salah, tengok anak aku melampau, tengok isteri aku cengih sangat, tak boleh dengar cakap aku berbanyakkan istighfar kepada Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala akan lembutkan hati dia, anak-anak aku dan isteri aku. Itu yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran pada malam ni. Sementara umur kita masih hidup, umur kita masih ada, peluang kita masih ada, kita lakukanlah derma sebanyak mungkin. Kalau tak boleh banyak pun tuan-tuan bagi sekupang pun jadilah. Bila ada saja derma, tuan-tuan tolong masukkan duit tuan-tuan walaupun sekupang. Kenapa? Kerana Nabi kata ittaqun nar walau fattaqun nar walau bi syiqqit tamr. Maka takutlah kamu akan azab Allah walau hanya dengan menderma sebelah biji kurma. Bila kita umum, tuan-tuan ni tabung Jumaat, tolong masukkan duit. Jangan biar nama tuan-tuan tak ada malaikat tulis. Biar malaikat tulis nama tuan-tuan juga menderma pada hari Jumaat walaupun sekupang. Bila buka tabung ni di akhirat, pahala nama kita ada. Buka tabung ni di akhirat, ada nama dia. Tuan, kampung saya kita tengah buat bangunan. Banyak sekolah agama buat bangunan ni. Sekolah Haji tadi pun buat bangunan, sekolah Ustaz Dino pun buat bangunan, sekolah kampung saya pun buat bangunan. Jadi tuan-tuan ambillah pulang wakaf. Di mana-mana sekolah agama, tuan-tuan ambillah pulang. Tuan-tuan ambil pulang. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Saya jenis tu ya. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Kalau tak boleh bagi banyak, kena bagi juga banyak. InsyaAllah keikhlasan yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita, lembutkan anak-anak kita insyaAllah. Dan tuan-tuan ingat, rezeki bukan hanya dengan duit, tapi rezeki juga berbentuk ketenangan jiwa yang Allah kurniakan dalam jiwa. Hati kita bila tenang tuan-tuan. Haji, duit tak banyak, rumah tak besar, tapi ada anak yang baik, ada isteri yang baik. Saya Alhamdulillah, saya malam ni saya main dengan isteri muda saya. Saya tinggal di rumah mak saya. Muda lah isteri saya, tu lah. Memang muda je pun. Betul Ustaz dah sebut dah tu lah, seorang tu lah, dah lebih muda lagi, isteri muda lah. Tuan-tuan, kita bila duit tak ada, tapi bila Allah bagi ketenangan jiwa, kita ada kawan yang baik. Saya ada tuan-tuan baik dengan saya. Saya rasa syukur kepada Allah. Ada orang tak main semayang, tak ada kawan. Tuan-tuan ingat orang ada di rumah tu, ada kawan tak? Ada seorang pemuda ada main masjid ni, dia main masjid kolektif, dia jumpa saya, dia teriak. Dia tahu Ustaz, aku seronok. Dia panggil Ustaz tapi saya mak aku. Kawan-kawan. Ustaz, oi Ustaz, awak, aku ni sedih macam apa? Tok imam kena aku. Orang masjid kena aku. Awak sebelum ni patut kena. Belum ni mana aku pergi masjid. Dah ni kalau aku lalu orang masjid tegur aku, sihat abang. Dia seronok orang kena dia. Nampak tak? Dengan datang solat berjamaah, kita
Dia ambil ayam, dia ambil ikan, apa dia tulis tak ustaz Syah bayar. Dia tak tahu apa kena bayar tuan-tuan. Baru ni saya buat balik. Saya ambil ikan siakap 5 ekor. Ambil ayam apa, panggil dia main makan di rumah siap semua. Saya kata apa? Sedap. Ni semua hutang di kedai nama apa? Saya baik ada seorang yang orang tu kalau ada 2 tu tak jenuh. Dia boleh relax, dia pergi ambil barang di kedai, dia ambil tonggak apa semua, apa nama kita? Dia pergi kedai cari kita. Dia tanya saya tak nak ambil. Ni Pak Mentau Ustaz kata Ustaz suruh ambil. Sungguh orang lagu tu takkan nak bak ada buat tak Pak Mentau. Pandai dia kena orang. Tapi dia kena orang kan dia. Dia memang dengan kita. Tuan yang dirahmati Allah, itulah ketenangan jiwa tuan-tuan. Bila kita ada kawan baik, Pak Mentau baik, ayah baik, saudara-saudara kita baik, maka perbanyakkan sedekah, tuan-tuan akan mendapat ketenangan dalam jiwa tuan-tuan insya-Allah. Tak percaya try malam ni, bawa keluar RM50, buh dalam tabung. Tapi kalau besok darah tinggi naik, kecil manis naik, jumpa balik Abang Anwar, boleh? Ya? Anwar, aku tak boleh lena malam pasal apa? Okey, bagi RM50 ni, bini dia beledak ni, popeng. Bini kata, amboi, boleh bagi RM50, aku minta beli baju dalam baru pun tak bagi. Yo, beledak. Terus pakai lah, beli pot skrap. Kalau tak ada dia beli pot skrap 2, buah tu pakai kabel tie. Tak ada pergi tu dekat abang Hakim kita pergi kedai Kipro tu minta kabel tie tebuk orang tu. Tak ada. Marah suami pasal derma RM50 lagi potential. Mana tolong bagi beli RM50, bini aku duduk marah di rumah. Tak apa tuan-tuan try bagi dulu, tulis nombor telefon di situ. Kalau tuan-tuan kecewa ke darah tinggi naik, kena stroke ke malam ni, kes bagi RM50, kita bagi balik RM40 insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Kita try buat tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan try buat tengok RM50, tuan-tuan rasa tenang lah ke mana? Tuan-tuan tak pernah try lagi. Saya ada buat penyimpanan derma tuan-tuan untuk sekolah saya tu. Kadang-kadang orang bagi RM1000 ni, ikat dengan getah tu RM1000, buh tu gitu. Saya fikir lagu mana orang ni boleh bagi RM1000? Ada hamba Allah perempuan, nak kita buruk 20 pinang. Mai ke sekolah saya tu, dia tengok-tengok bangunan, dia sign check tuan-tuan RM40,000. Koyak bagi RM40,000 ketak, kita tengok tuan-tuan RM40,000. Dia tanya pula, Ustaz gaji guru sebulan banyak mana? Saya kata gaji guru sebulan yang RM350 seorang. Kaki tangan ada 31, 32 orang. Kita nak kena sekali dengan elektrik dengan apa semua ni, RM22,000 sebulan nak kena cari. Yuran RM20. Jumpa ada orang tak mampu nak bayar, siap. Dia sign total RM15,000. Dia kata ambil RM15,000 ni, bagi sikit tambahan untuk cikgu. Ada orang pemurah macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir, dia ni lagu mana perasaan dia derma duit dia banyak. Kita pun teringin tuan-tuan bila duit banyak nak bagi. Maka sebelum ada banyak, bagi dulu hak mana kita ada, insya-Allah. Tuan-tuan tak boleh bagi hajur, masjid kita ada, tabung banyak, kita bagi insya-Allah. Mula malam ni, setiap kali main masjid, derma. Boleh tuan-tuan? Setiap kali main masjid, derma boleh? InsyaAllah ni untuk tuan-tuan. Tuan-tuan tak buat, tuan-tuan rugi. Saya tak buat, saya rugi sebab saya habang saja. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang suka menderma, iaitu dah mengikut contoh sunnah Nabi SAW. Ketika baginda SAW wafat, Nabi tidak memiliki sebarang harta. Kenapa? Nabi menginfakkan seluruh harta yang ada pada Nabi SAW. Orang minta apa kan Nabi bagi. Bayangkan seorang wanita sulam kain untuk selendang Rasulullah. Nabi dapat selendang tu, sahabat Nabi minta terus daripada Rasulullah, minta, Nabi bagi tu. Bayangkan kita tengok baru dapat hadiah kata orang minta. Orang perempuan dia lain sikit, kalau suami minta dia bagi. Suami ni dia lambat sikit. Tapi tak semualah, dalam 10 orang suami itu 9 orang panggil bagi. Orang perempuan kalau suami kata tunggu abang balik baru kita makan, dia tunggu semua di rumah. Betul tak kau? Kau tak mengaku lah. Dia tunggu di rumah tuan-tuan, dia tunggu tak makan. Tapi dia habis kuat dia apa? Anak-anak lapar sangat, suap jugalah, tapi yang tak makan lagi. Suami suruh beli roti canai, dia pergi kedai, dia perkenal dulu roti telur, roti canai, kan? Dia kena tarik dulu, dia naik motor nak sampai di rumah, dia lap mulut ni. Dia lap mulut bagi kering, dia ambil debu sikit, dia tonyok-tonyok bagi macam tak makan lah. Masuk rumah tepuk perut. Lapar cepat.